Kembali semula dalam berita wilayah. Sasaran 10,000 anak Sabah mendapat tajaan BKNS hampir tercapai. Butera lanjut kita terus bersama Jovinia Jim di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Jovinia. Baik Zahira, lebih 7,700 pelajar Sabah telah melanjutkan pengajian di dalam dan luar negeri hasil tajaan beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS setakat ini. Ia menghampiri sasaran 10,000 anak Sabah menerima BKNS. Lebih ramai pelajar akan mendapat tajaan hasil peruntukan tambahan berjumlah 12 juta ringgit untuk BKNS, menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan 113 juta ringgit tahun ini. Kita sasarkan 100 orang pelajar anak Sabah dan selebihnya di dalam negara yang mana target kita sudah mencapai hampir 9,000 dan kita akan cukupkan 10,000 anak-anak Sabah menerima beasiswa Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui media selepas kunjungan hormat bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Datuk Zainuddin Aman dan rombongan BKNS terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Datuk Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Turut berlangsung majlis penyampaian beasiswa Anugerah Cemerlang Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sabah tahun 2024 kepada 5 pelajar cemerlang. At first, I didn't expect that I would get inside this because sebanyak lagi calonkan di luar sana yang about 8,000 of them. So being in one of them makes me happy lah. And then I hope that this beasiswa ni dapat membantu saya untuk melanjutkan pembelajaran nanti. So I hope I can contribute that to the betterment of the future. And I hope the future generation can also learn from something like this. Sangat bersyukur dan terharu dengan pemilihan ini. Memang tidak disangka dan diharapkan anak dapat kelegaan dalam pembelajaran selepas ini dan juga ucapan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah atas peluang yang diberikan. Thank you. Baru-baru ini, Ketua Menteri melancarkan sebuah portal khas yang menghimpunkan lebih 10 bantuan pendidikan sedia ada bagi memudahkan anak-anak Sabah mengakses pelbagai inisiatif beasiswa daripada kerajaan negeri dan badan-badan berkaitan. 150 anggota keselamatan daripada pelbagai agensi keselamatan akan menjayakan latihan simulasi pesawat terhempas di Sandakan. Ia bersempena program latihan amal bencana udara anjuran bersama Lapangan Terbang Sandakan dan Majlis Perbandaran Sandakan MPS. Latihan simulasi pesawat terhempas itu akan dijalankan di kawasan berhampiran Kampung Sungai Obar esok. Program 2 hari yang bermula hari ini dimulakan dengan perbincangan bersama oleh pihak terbabit. Ini merupakan satu keperluan yang telah ditetapkan oleh Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Kurungan Pengendalian Aerodrom 2016 di mana semua operator lapangan terbang perlu mengadakan latihan kecemasan aerodrom. Muhammad ditemui media selepas majlis perasmian program latihan berkenaan di Dewan Libaran Batu Tuju Sandakan. Latihan ini bagi menguji keberkesanan pelan kecemasan lapangan terbang dan tindak balas agensi serta aset untuk menangani bencana udara khususnya di Sandakan. Kita berharap agar kerjasama ini akan dapat satu hasil di dalam latihan dan akan di-apply di dalam bencana yang sebenarnya jika berlaku berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan dalam peraturan bencana. Kesiapsiagaan anggota pertahanan awam dalam tugasan penyelamatan terus dipertingkat selain mengekalkan budaya kerja berpasukan. Penganjuran Himpunan Pertahanan Awam HIPA, Angkatan Pertahanan Awam APM yang diisi dengan pelbagai program diyakini mampu meningkatkan kemahiran anggota di lapangan. Ia menerusi 3 kategori pertandingan yang diadakan sekaligus mempersiapkan APM Zon Sabah menghadapi HIPA peringkat kebangsaan Oktober depan. Pertandingan yang dilaksanakan, memang kita boleh refresh balik dari segi kemahiran, skill masing-masing dan juga yang paling penting sekali dari segi teamwork lah. Sebab kalau tengok HIPA ni tak ada satu pun pertandingan yang melibatkan individu. Dia semua melibatkan kumpulan. Jadi
objektif utama kita ni, kita nak membentuk kerjasama yang baik dan kemahiran yang pelbagai dalam satu pasukan, dan sehingga hari ini objektif itu tersebut tercapailah. Beliau ditemui RTM dalam majlis penutupan HIPA peringkat Zon Sabah yang dijayakan 300 pegawai dan anggota APM membabitkan 7 zon termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Zon Utara juara keseluruhan HIPA kali ini yang diisi dengan pertandingan aspa fitness, kemahiran melawan kebakaran dan kemahiran menyelamat teknikal. Memotivasikan generasi muda ke arah jiwa merdeka, bahan terpakai digubah menjadi arca yang mencerminkan semangat patriotik. Wartawan Alicia Ornella Michael ada butirannya. Buah sekolah di daerah Papar mencipta sejarah tersendiri apabila memanfaatkan bahan terpakai bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan Buang Sayang menghasilkan sebuah arca robot transformer setinggi kira-kira 2.4 meter menggunakan besi terpakai. Arca Wira Merdeka ini dihasilkan dengan 800 unit besi terpakai. Ia diilhamkan dari tokoh sejarah pahlawan tempatan Awang Tagap Mat Saleh, dihiasi warna jalur gemilang. Apabila wujudnya arca ini, kami mahu mereka berjiwa merdeka. Ada jiwa motivasi untuk menjadi anak merdeka yang berimpak tinggi kepada negara. InsyaAllah. Projek ini dihasilkan oleh para pelajar dibantu 22 pelatih Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia berbesar hati dapat menyumbang kepakaran dari segi teknikal dan juga pembangunan projek ini. Projek ini bukan saja memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan tetapi memberi peluang kepada pelajar untuk belajar melalui pengalaman praktikal. Harapan kita adalah supaya para pelajar khususnya di SK Buang Sayang ini dapat menilai sejauh mana kita punya sambutan ini. Mereka dapat mempelajari sesuatu yang baru di mana melibatkan kemahiran-kemahiran yang ditonjolkan dalam TVET. Sementara itu, Sekolah Kebangsaan Kogobon Papar pula mengambil ilham logo Malaysia Madani untuk menghasilkan arca daripada bahan terpakai seperti botol, zinc dan tayar. Pihak sekolah juga ingin menarik minat murid-murid untuk menghargai dari segi kesenian mereka untuk menghargai bulan kebangsaan semasa mereka masih di bangku sekolah. IBKS akan terus membantu pihak sekolah menjayakan program-program berkaitan dengan pendidikan dan juga program-program berkaitan dengan kurikulum sekolah itu sendiri. Inisiatif kreatif seumpama ini bukan sahaja mencerminkan semangat patriotik warga sekolah, malah komitmen dalam memperkasa pendidikan bagi melahirkan generasi muda berinovasi. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya, usaha menanam nilai-nilai madani perlu bermula dari usia muda. Malaysia Madani, jiwa merdeka. Alicia Ornella Michael, RTM. Dana yang terkumpul dalam wakaf tunai Majlis Ugama Islam Sabah MUIS disalurkan kepada wakaf perubatan, wakaf pendidikan dan wakaf am. Justeru umat Islam diajak menjadikan wakaf sebagai amalan rutin bagi mendapatkan pahala berterusan. Dengan wakaf tunai ini kita bangun klinik di kampung yang memerlukan pusat-pusat dialisis dan sebagainya. Itu wakaf perubatan. Wakaf pendidikan kita akan membantu membina sekolah kan sebab ada yang tempat-tempat yang tenaga pengajar. Datuk Malai Ali ditemui pemberita dalam forum khas Malam Cinta Rasul di Masjid Ar-Rauda bersempena sambutan Bulan Wakaf peringkat negeri. Katanya wakaf merupakan wadah penting sebagai pemangkin ekonomi umat Islam berteraskan dakwah dan tarbiyah.
Ia dilaksana melalui pendekatan berkonsepkan keharmonian beragama. Wakaf tunai boleh dibuat secara dalam talian dengan melayari laman web Wakaf MUIS seperti tertera. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Baik, terima kasih Jovi.